Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الحال وهو وصف فضله yaqa'u fi jawabi kaifa kadarabtu lissa maktufan. Baik, sebelum masuk dalam babul hal, nak sentuh sedikit berkenaan pengajian yang lepas pada kata syarah wa hadza tanaqudun. Pada kata syair la tanha anil qabihi wa an ityanihi, disebut dekat sini dia kata wajib ialah wa an wala tanha anil qabihi wa ityanahu. Kat situ kena bawa waw tu waw ma'iyah, maknanya isim selepas dia tu maf'ulun ma'ah. Kita tak boleh jadikan selepas dia maktuf. Kita tak boleh jadikan selepas dia tu maktuf. Sebab dia kata kalau jadikan selepas dia tu maktuf, makna dia akan jadi la tanha anil qabih wa an ityanihi. Yani wa an ityanil qabih. Dia kata wa hadza tanaqud. Dalam Al-Alusi dia kata wa hadza qawluhu wa hadza tanaqudun ay yu'addu tanaqudan fi urfin nas. Itu tanaqud pada uruf orang ramai. Wa illam yakun bihasabi zahir min at-tanaqudi al-istilahi. Sebab kat situ la tanha anil qabih, berarti la tanha anil qabih, jangan kamu tegah, jangan kamu larang daripada qabih, perkara-perkara keji, dan jangan kamu larang daripada mendatangkan perkara-perkara qabih. Tak? Maknanya dua-dua samalah, jangan kamu larang tu, jangan kamu larang. Dengan mana biak biaklah benda qabih itu, dan biarkan benda qabih itu dilakukan. Jadi tanaqud dia tanaqud pada uruf manusia, pada uruf orang ramai. Jadi kalau ikut uruf orang ramai, dia akan tegah benda tu, akan tegah benda qabih dan daripada datangkan benda qabih. Tapi di sini dia kata la tanha anil qabih wa an ityanil qabih. Jadi situ ada tanaqud, tapi tanaqud itu fi urfin nas. Bukan pada bukan tanaqud istilahi. Allahu a'lam. Baik, babul hal wa huwa wasfun fadlah yaqa'u fi jawabi kaifa kadarabtul lissa maktufan. Babul hal. Al-hal boleh baca muannas, boleh muzakkar. Yuzakkar wa yuannas. Hal. Halun hasan, halun hasanah. Dua-dua boleh. Baik. Di sini kata musannif babul hal wa huwa. Babul hal wa huwa. Yani wa huwa al-hal. Wasfun fadlah. Tapi nanti dalam matan selepas dia, bila dia nak datangkan domir, dia datangkan domir muannas.
Dalam matan selepas tu wasyartuha, wasyartul hal, at-tankir. Ha merujuk kepada hal. Ataupun kita kata wahwa, dia sebut dengan dhamir muzakkar sebab nak ra'i khabar. Nak ra'i khabar wasfun. Tapi wahwa tu merujuk kepada hal. Baik, dia faham ah? Jadi pada lughah hal ma alaihi al-insan, kan? Kalau dalam ajrumiyah ma alaihi al-insan min khairin au syarrin, yakni keadaan yang berada di atasnya manusia ataupun seseorang sama daripada kebaikan ataupun kejahatan. Itu hal. Itu pada lughah. Adapun pada istilah, yakni pada istilah nahwu, hal adalah wasfun. Hal itu wasaf, yakni dia isim wasaf. Fadlah, lagi pula dia fadlah, nanti kita akan tengok dia punya syarahan dia. Wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa. Wasfun fadlatun, yang jatuh pada jawab kaifa. Ka darabtul lissa maktufan. Qala syarih rahimahullah, lamma intahal kalamu 'alal maf'ulat syara'tu fil kalami 'ala baqiyatil mansubat faminhal hal wa huwa ibaratun amma jtama'a fihi thalathatu syurutin. Dia kata tak kala selesai perbicaraan maf'ulat yang 5 tu, maf'ulun bihi, maf'ulun ma'ah, maf'ulun min ajlih, maf'ulun mutlaq, maf'ulun fihi. Dia kata lepas selesai perbicaraan maf'ulat, aku mula membicarakan baki-baki. Aku membicarakan baki-baki mansubat. Sebab di sini dia sedang bicarakan isim-isim yang mansub. Dia sedang bicarakan al-mansubat. Baik. Jadi yang berbaki tinggal yang disebut dalam kitab ni hal, lepas tu tamyiz, lepas tu istisna. Jadi dia mulakan dengan hal. Jadi dia kata faminal mansubat, yakni famin baqiyatil mansubat tu al-hal. Dia ada sebut kat bawah tu, nombor 1 tu, faminha al-hal. Itu dia bagi tahu dah apa yang nak sebut tadi. I'lam awalan anna lafzal hal ya'ti muzakkaran fayuqalu hal wa ya'ti muannasan bita halah fayuqalu halah. Fa amma al-ityan bi hadzal lafzi muzakkaran fa nahwu qawli sya'ir idza a'jabat kadhahra halun min imri'in fad'hu wa wakil amrahu wal layaliya. Syahid dia dekat halun. Wa ammal ityan bi hadzal lafzi muannasan fa nahwu qawli al-farazdaq ala halatin law anna fil qaumi hatima ala judihi dhannat bihi nafsu hatimi. Kemudian dia kata summa alam saniyan annaka idza nataqta bi hadzal lafzi mudzakkaran jaza laka an tasifahu bi mudzakkarin. Bila kamu tuturkan lafaz hal tu dengan muzakkar, hal tak datangkan dengan tak, kamu boleh sifatkan dengan muzakkar, fatakulu halun hasan. Dan boleh juga kamu sifatkan dengan muannas, wa antasifahu bi muannasin fatakulu halun hasanah. Wa antu'ida ad-dhamir ilaihi mudzakkaran wa tushira ilaihi bi isyaratil mudzakkar wa tudhkara al-fi'la al-musnada ilaihi
kama yajuzu an tu'ida dhamir ilaihi muannasan wa an tushira ilaihi bismi isyaratin muannas wa tuannis al-fi'l al-musnad ilaihi. Jadi apa ni, kalau kita tengok matan selepas ni dia datangkan dhamir itu dhamir muannas. Wa syartuha yakni wa syartul hal. Sedangkan tadi dia sebut wa huwa, itu merujuk kepada hal. Jadi kata syarih rahimahullah, wa huwa al-hal ni ibaratun amma jtama'a fihi salasatu syurut. Hal ni merupakan satu ucapan berkenaan sesuatu. Bila disebut, maksud dia inilah, iaitu apa yang terhimpun padanya tiga syarat. Apa yang terhimpun padanya tiga syarat. Yang pertama, ahaduha an yakuna wasfan, wasani an yakuna fadlah, wasalisu an yakuna salihan lil wuqu'i fi jawabi kaifa, wa dhalika ka qaulika darabtul lissa maktufan. Baik. Kalau dalam apa ni Ajrumiyah disebut apa? Al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Dalam Ajrumiyah, iaitu isim yang mansub yang menerangkan. Isim mansub itu dia menerangkan apa yang tidak jelas daripada hay'ah, daripada keadaan ataupun kelakuan. Daripada kelakuan sahibul hal itulah. Nanti kita akan tengoklah sahibul hal tu. Terkadang sahibul hal tu fa'il, terkadang sahibul hal tu maf'ulun bihi, terkadang sahibul hal tu kedua-duanya sekali. Itu kita akan tengok nanti. Jadi datang hal ni Wassalamualaikum Muhammad untuk menerangkan kelakuan. Jadi nak terangkan kelakuan tu lah, apa ni, dengan bahasa yang lain, apa ni, dia jadi jawapan bagi kaifa, bagaimana. Kalau sini darabtul lis, aku telah pukul lis, pencuri. Jadi orang tanya, macam mana kamu pukul dia? Jadi aku pukul dia dalam keadaan lis tersebut diikat tangan dia. Faham? Darabtul lissa maktufan. Jadi sekarang ni sahibul hal siapa? Sahibul hal ya? Domir tak ke ataupun alis? Alis. Maknanya maf'ulun bih. Sahibul hal tu maf'ulun bihi. Sebab yang kena apa? Yang kena ikat tu pencuri tu, bukan orang yang pukul tu. Faham? Jadi di sini sebut 3 syarat. Syarat dia isim wasaf. An yakuna wasfan. Jadi wasfan ni walau takdiran, walaupun wasaf tu isim wasaf. Contoh isim wasaf Allah Sayyidina Muhammad, mudah, secara mudahnya isim wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, apa lagi? Sirah mubalaghah, itu semua isim wasaf. Faham? Dia menunjukkan zat dan juga makna. Contohnya Zaid, zat. Jamal, makna. Yani Zaid sesuatu yang didapat dengan panca indera. Yudrak bil his. Faham? Dia mahsus, benda yang didapat dengan panca indera. Tapi kalau Jamal, cantik, dia didapat dengan panca indera ke dia ataupun merupakan satu makna? Dia makna. Faham? Jadi Jamal dia tak didapat dengan panca indera, tapi yudrak bil akli. Didapat dengan akal, dia faham. Jadi Jamal makna zat, Jamal makna Zaid zat. Boleh faham? Adapun Jamil itu wasaf. Itu disebut sebagai isim wasaf. Yang ni ada di situ petunjuk zat dan juga makna.
yakni zat yang bersifat dengan kecantikan. Boleh faham? Okey. Jadi wasaf walaupun secara takdir, wasaf tersebut walaupun secara takdir, nanti kita akan tulislah, nanti dia ada mushtaq, ada muawwal bil mushtaq ataupun disebut isim mushtaq. Wathani an yakuna fadlan, dan yang kedua hal tersebut adalah fadlah. Maksud fadlah pun dia akan sebut, maksud dia mana depan ni, iaitu apa yang datang ataupun apa yang datang yang jatuh selepas sempurna jumlah. Apa yang datang selepas sempurna jumlah. Baik. Kita masuk dalam kitab. Hal terbagi kepada dua. Hal yang sharih dan muawwal bisharih. Hal sharih mudah kita cakap, wa sallallahu Muhammad bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Adapun hal muawwal bisharih iaitu hal jumlah dan juga syibih jumlah. Sharih terbagi kepada dua, mushtaq dan muawwal bil mushtaq. Muawwal bil sharih pun terbagi kepada dua. Apa dia? Muawwal bil sharih jumlah dan syibih jumlah. Di jumlah ni terbagi pada dua, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Syibih jumlah juga terbagi kepada dua, jar wa majrur dan juga zaraf. Contoh hal sharih mushtaq. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Kharaja Zaidun ala aduwihi syuja'an. Rakiban isim mushtaq, syuja'an pun isim mushtaq. Faham? Ataupun kita kata isim wasaf. Macam tadi pun, darabtu al-lissa maktufan. Qabaltu Zaidan rakibaini. Semua ni isim mushtaq. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban jadi hal bagi Zaid. Zaid datang. Bagaimana dia datang? Rakiban. Ini dia datang dalam keadaan menunggang. Kharaja Zaidun ala aduwihi syuja'an. Zaid keluar Zaid ke atas musuhnya dalam keadaan berani. Yani kaifa kharaja? Kharaja syuja'an.
Darabtul lissa maktufan. Darabtul lissa maktufan ni tadi dah. Qabaltu Zaidan rakibain. Yang ni hal bagi Zaid dan juga fa'il dan juga maf'ul. Faham? Yang ni fa'il, hal bagi fa'il, yang ni hal bagi fa'il, ni hal bagi maf'ul, ni hal fa'il dan maf'ul. Fa'il bagi qabaltu, fa'il dia qabaltu, maf'ulun bih dia Zaidan. Ini hal bagi maf'ul dan juga fa'il. Kedua-dua sekali menunggang. Dan semua isim mushtaq. Adapun muawwal bil mushtaq, dia isim jamid yang jadi hal, tapi makna dia makna mushtaq. Kharaja Zaidun ala aduwihi asadan. Asadan isim jamid, lawan isim mushtaq. Tapi makna dia makna isim mushtaq, iaitu syuja'. Ini maksud dia muawwal bil mushtaq. Ataupun arnab. Arnab apa ni ditashbihkan dengan jaban, penakut ataupun pengecut. Ataupun kharaja Zaidun, atau kharaja Zaidun ala aduwihi arnaban. Maksudnya kharaja Zaidun ala aduwihi jabanan, penakut. Dia isim jamid tapi ditakwilkan kepada isim mushtaq. Yang kedua muawwal bisarih, iaitu hal, jumlah dan juga hal syibih jumlah. Jumlah ada dua, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Syibih jumlah juga ada dua, jar majrur dan juga zaraf. Contoh hal jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Jumlah mubtada' dan khabar ni jadi hal. Faham? Jadi hal. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid dalam keadaan rambut dia panjang. Faham? Sebab kalau tengok ni jumlah kan, kita sebut apa? Al-jumal, al-jumal wa ashbahul jumal ba'da al-ma'arif ahwal. Jumlah dan juga syibih jumlah yang datang selepas isim ma'rifah, kita akan i'rabkan jadi hal. Dan juga jumlah dan syibih jumlah yang datang selepas nakirah, kita akan i'rabkan jadi sifat. Di sini jumlah dia datang selepas isim ma'rifah Zaid. Tapi kalau nak tukar ja'a rajulun sya'ruhu tawil, dia jadi apa? Jadi sifat. Ja'a rajulun sya'ruhu tawil. Maksudnya telah datang seorang lelaki yang berambut panjang, yang rambutnya panjang. Jadi sifat. Sini dia jadi hal. Yang kedua, ja'a Zaidun wal ustadzu yashrah. Ja'a Zaidun wal ustadzu yashrah. Sama juga mubtada' khabar, jumlah. Kan? Ja'a Zaidun wal ustadzu yashrah. Pun jadi Muhammad jadi hal.
Dipanggil sebut jumlah haliyah. Jumlah haliyah ni sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Safara boleh? Zaid. Safara Zaidun wa huwa hazin. Ini pun sama juga jadi hal. Safara Zaidun wa huwa hazin. Kenapa nak bagi contoh tiga ni? Nanti kita akan tengoklah syarat bagi jumlah syarat hal yang jumlah haliyah, dia mesti ada robit. Faham? Dia mesti ada robit. Robit dia satu daripada tiga. Sama ada robit dia domain sahaja, ataupun waw sahaja, ataupun waw dan juga domain. Satu daripada tiga ni. Jadi ini contoh satu domain saja, sya'ruhu, domain kembali kepada sahibul hal, pada Zaid. Yang kedua tak ada domain, cuma ada wawul hal, ada waw sahaja, ini dikira robit, disebut sebagai wawul hal. Dan yang ketiga waw dan juga domain. Domain tu tak syaratlah huwa tu. Kadang-kadang huma, kalau jamak hum. Kharaju minal bait wa hum. Apa dia? Wa hum. Apa dia? Musallahun. Contoh. Mereka keluar daripada rumah dalam keadaan membawa senjata, ataupun ada senjata. Okay. Contoh hal jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun yabki. Ja'a Zaidun yabki. Di sini jumlah fi'liyah jadi hal. Ja'a Zaidun yabki. Ataupun Ja'a Zaidun yaghdab. Yakni Ja'a Zaidun ghadiban. Kalau kita takwilkan dia akan jadi Ja'a Zaidun ghadiban. Kalau sini Ja'a Zaidun bakian. Boleh juga buat macam tu. Tapi kalau kita buat fa'il, maka dia jadi hal. Jumlah ni jadi ya Allah Muhammad, jadi jumlah haliyah. Baik. Hal syibih jumlah. Jadi syibih jumlah sama ada jar majrur ataupun zaraf. Contoh jar majrur. Ra'aitu al-usfura alal ghusni. Alal ghusni jar wa majrur, kita i'rab dia jadi hal. Ra'aitul usfura, aku lihat burung usfur, keadaan dia atas ghusun. Ini secara mudahnya kita cakap alal ghusni ni jadi hal. Tapi yang sebenarnya muta'allaq jar majrur tu yang jadi hal. Takdir dia mustaqirran ataupun istaqarra. Faham? Sini pun samalah, muta'allaq zarah tu yang sebenarnya jadi hal. Ra'aitu al-hilala baina
as-sahab. Ini zaraf baina as-sahab. Baik. Wa yushtaratu fil jumlatil haliyah salah satu syurut. Disyaratkan pada jumlah haliyah 3 syurut. Yang pertama, jumlah yang nak jadi hal tu jumlah khabariyah, bukan jumlah talabiyah, bukan jumlah ta'ajjubiyah. Boleh ha? Jumlah tersebut jumlah khabariyah, bukan jumlah talabiyah. Bukannya apa ni, jumlah tu nahi ataupun amar. Faham? Dan juga bukan juga jumlah ta'ajjubiyah. Ma af'alahu af'il bihi. Kan? Bab ta'ajjub ada 2 sirah dia, iaitu ma af'alahu dan af'il bihi. Jadi jumlah yang jumlah khabariyah bukannya jumlah yang nak jadi hal. Jumlah tersebut mestilah jumlah khabariyah, bukannya jumlah talabiyah dan juga bukan jumlah ta'ajjubiyah. Yang kedua, antakuna, yani antakuna al-jumlatul haliyah ghairu musaddaratin bi alamati al-istiqbal. Jumlah haliyah tersebut tidak dimulai dengan alamat istiqbal. Ada sin ataupun saufa. Jadi dia tidak ada alamat istiqbal pada jumlah haliyah tersebut. Yang ketiga, antashtamila ala rabitin, antashtamilal jumlatul haliyah tu, maknanya jumlah haliyah tu mengandungi rabit
yang kita kata pengikat yang mengikat jumlah tersebut dengan sahibul hal. Dan robit ni lah ada tiga. Sama ada ad-dhamir faqat ataupun al-waw faqat ataupun ad-dhamir wal waw ma'an. Ini contoh yang kita bagi tadi. Contoh yang pertama ni dhamir sahaja. Ja'a Zaidun wa ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Di sini ada dhamir. Rabi' dia dhamir. Yang kedua, ja'a Zaidun wal ustadu yashrah. Di sini rabi' dia waw. Dan yang ketiga, safara Zaidun wa huwa hazin. Di sini rabi' dia waw dan juga dhamir. Dua sekali. Sini ada, dalamnya ada dhamir huwa. Dan maksud fadlah kita sebut tadi, maksud fadlah ialah ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah. Ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah, iaitu apa yang jatuh ataupun berlaku selepas sempurna jumlah. Kalau kita tengok hal, dia datang selepas sempurna jumlah. Ja'a Zaidun, dah sempurna dah jumlah fa'il dan juga fa'il. Ja'a Zaidun, semua ja'a Zaidun, safara Zaidun. Semua tu dah sempurna jumlah, barulah selepas tu datang hal. Begitu juga contoh yang kita bagi tadi, ja'a Zaidun rakiban ataupun kharaja Zaidun ala aduwihi syuja'an ataupun asadan. Itu maksud fadlah. Jadi syarat yang pertama yang disebut dalam kitab ni, kata syarah, ahaduha an yakuna wasfan, an yakuna fadlatan, an yakuna salihan lil wuku' fi jawabi kaifa, wa dzalika ka qaulihi wa dzalika majtama'a fihi salah satu syurut tu, seperti kata kamu darabtul lissa maktufan. Jadi maktufan satu dia isim wasaf, yang kedua dia fadlah, iaitu selepas sempurna jumlah, dan yang ketiga dia salih, dia patut untuk jadi jawab bagi kaifa, untuk jadi jawab bagi kaifa. Jadi ada tiga syarat tu dalam contoh ni. Fa in qulta, dia buat soalan. Fa in qulta fil i'tirad. Yang ni jika kamu kata pada kritikan, buatlah kata orang kata pada kritikan, dia nak jawablah. Fa in qulta, tak kira dia jawab dia qultu. Fa in qulta, jika kamu kata yaridu ala dzikril wasfi, datang i'tirad kritikan atas sebut wasaf dalam takrif itu, nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, fanfiru subatin, fanfiru subatin, fa inna subatin hal walaysa biwasfin. Jadi tadi kamu sebut dalam matan, dia kata jika kamu cakap, maknanya contoh kalau ada orang cakap dekat dia lah, kata wahai musannif, kamu sebut wasaf dalam takrif tadi, dalam matan tu kan, wasfun fadlah. Baik. Jadi kalau kamu cakap macam tu, maka dikritik. Dikritik apa? Dikritik dengan ayat ni, fanfiru subatin. Subatin tu hal. Subatin tu hal, tapi dia bukan wasaf. Dia bukan isim wasaf. Walaysa biwasfin. Dan wa ala zikri fadlah, dan datang i'tirad juga, datang kritikan juga atas sebut fadlah tadi dalam matan, nahu qaulihi ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha.
Maroha tu syahid dia pada dekat maroha tu, kritikan dia kat situ. Jangan kamu fanfiru subatin. Fanfiru subatin. Ayat pasal apa ni? Anda tak tengok? Tu boleh tengok nanti. Wala tamshi fil ardi maroha, yakni jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Maroha sombong kan? Ha? Silana sombong. Ada sebut itu? Tak ada. Ha? Yang ingat sombong. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jadi kalau buang maroha, kita kata tak dekat nah, tak sah. Tak sah kalam tu, wala tamshi fil ardi. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Faham tak? Kalau buang maroha tu, maknanya maroha tu memang diperlukan. Kalam tu memang berhajat kepada maroha tu. Kalau tidak, makna dia akan jadi lain. Akan jadi kalau kita gugurkan maroha, dia akan jadi wala tamshi fil ardi. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi. Sedangkan maksud nak bagi tahu, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, takabur. Ha? Syiddatul farah. Syiddatul farah. Tengok. Nombor 2 surah Al-Isra dengan surah Al-Luqman. Tengok senang. Itu pada asal kan. Dia pada asal. Kalau sini dengan angkuh. Jangan kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Biarlah. Jadi kalau dibuang maroha, maka akan rosak makna. Begitu juga perkataan syair wa qauli syair, laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu mayyitul ahya'i, innamal maitu man ya'ishu kaiban kasifan baluhu qalilar raja'i. Itu laisa man mata fastaraha bimaitin. Bukanlah orang yang mati, bukanlah orang yang telah mati, lepas tu dia dah istirahat, dah nak terjemah macam mana? Dah istirahat dah lah, dia mati dah. Bukanlah itu orang yang mayit sebenarnya. Bukan itu orang yang mati. Tapi orang yang sebenarnya mati, innamal mayyitu mayyitul ahya'i. Orang yang mati ini adalah orang yang mati ketika dia hidup lagi. Maksudnya dia nilai salahu qimah. Dia tidak ada qimah, dia tidak ada harga. Ini seolah-olah walaupun dia hidup, tapi seolah-olah dia mati. Macam kita tahu orang jahil lah. Orang jahil yang bodoh, dia mati sebelum mati. Faham? Dia mati sebelum mati. Innamal maitu man ya'ishu kaiba. Tempat naknya kat sini lah, innamal maitu man ya'ishu kaiba. Baik. Kalau buang lafaz kaiba tu, rosak mana? Innamal maitu man ya'ish. Orang yang mati tu orang yang hidup. Rosak mana? Rosak mana? Tak boleh digugurkan kaiba tu. Sebab kalau digugurkan jadi rosak mana? Sama juga dengan perkataan maroha. Kalau digugurkan kaiba, innamal maitu man ya'ish. Sedangkan maksud dia hanya orang yang mati itu adalah orang yang hidup dalam keadaan kaiba, hazinan, sedih, dia ada masalah jiwa dia.
Lepas tu kasifan baluhu, yang ni orang yang berubah hal dia. Kasifan baluhu disebut bawah tu arada bihil mutaghayyir al-hal. Orang yang berubah-ubah dia punya kelakuan ataupun hal ehwal dia. Lepas tu qalilur raja, dan sedikit pengharapan dia. Baik. Kata syarih fa innahu law asqata marahan wa kaiban fasadal makna. Ataupun kata falau uskita, kalau digugurkan perkataan marahan ataupun kaiban, rosak makna. Faya betulu kaunul hali fadlah, maka batallah keadaan hal tu fadlah. Faham? Sebab fadlah okey, lagi disebut wa ala dzikril wuqu' fi jawabi kaifa nahu qaulihi ta'ala wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Okey, wala ta'tsaw, dan datang wa ala zikri fadlah, yakni fa in qulta yaridu ala zikril wuqu' fi jawabi kaifa nahu qaulihi ta'ala wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Datang juga kritikan di atas sebut wuqu' fi jawabi kaifa tu, kita kata hal ni dia boleh jatuh pada jawab kaifa. Yang ni dia boleh jadi jawab kaifa. Maka datang kritikan pada firman Allah Ta'ala nahu qaulihi ta'ala wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Mufsidin tu hal. Mufsidin tu hal, dan dia bukan bukannya la yasluh an la yasluh lil wuqu' fi jawabi kaifa. Jadi fa in qulta qultu, dia jawab. Dia nak jawab soal semua tadilah, kritikan tadi. Yang pertama masalah ayat fanfiru subatin. Jadi subatin tu jadi hal, dan dia bukan wasaf, bukan isim wasaf. Jadi dia kata qultu subatin fi makna mutafarriqin fahuwa wasfun takdiran. Sebab tu nak cakap tadi wasaf di sini walaupun takdiran, pada takdir. Jadi subatin pada takdir dia isim wasaf. Qultu subatin fi makna mutafarriqin fahuwa wasfun, maka ia adalah wasaf. Subatin itu merupakan isim wasaf pada takdir. Kemudian yang kedua, iaitu ayat wala tamshi fil ardi maraha, kritikan pada masalah sebut fadlah tu, iaitu kritik orang bawa datang ayat wala tamshi fil ardi maraha dengan innamal maitu man ya'ishu kaiba. Dia kata wal muradu bil fadlah ma yaqa'u ba'da tamamil kalam la ma yasihhu listighna'un anhu. Jadi dia kata maksud fadlah sini bukanlah maksud ma yasihhu listighna'u anhu. Dia kata maksud fadlah bukan ni. Faham tak? Ma yasihu al-istighna'u anhu. Tapi maksud fadlah adalah ma yaqa'u ba'da tamami al-kalam. Jumlah. Jumlah. Dia kata maksud al-fadlah sini ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah, bukan ma yasihhu listighnahu anhu. Sebab kalau bawa fadlah tu dengan makna ma yasihhu listighnahu anhu, jadi ayat tadi sebut apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Yasihul istighna anhu ke ataupun la yasih? La yasih. Faham? La yasih istighna anhu. Maknanya bukan fadlah. Faham?
Jadi kalau bawa fadlah dengan makna ma yasihu al-istighna'u anhu, memang tak kena lah. Sebab sini ma la yasihu al-istighna'u anhu. Sebab yang ni memang kena ada. Sama juga dengan lafaz kaiban tu. Sebab kalau tak ada, makna rosak. Maknanya maraha ni ma la yasihu al-istighna'u anhu. Lawan bagi fadlah. Sedangkan dalam takrif tadi sebut hal tu adalah wasfun fadlah. Sini tempat kritikan ya. Jadi dia jawab fadlah di sini bukan makna ma yasihul istighna'u anhu, tapi fadlah maksud dia ma yaqa'u ba'da tamami al-jumlah. Kemudian jawab bagi yang ketiga, kritikan kata musannif rahimahullah, wasfun fadlah yaqa'u fi jawabi kaifa. Wasfun fadlah yang boleh jadi jawab kaifa. Jadi dia kritiklah ayat ni, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Mufsidin tu jawab jadi hal. Mufsidin tu jadi hal dan dia la yasluh lil wuqu' fi jawabi kaifa. Jadi dia jawab wal haddul madhkur lil haddil mubayyinah. Dia kata had apa maksud had kat situ? At-ta'rif. Baik. Dia kata ta'rif di situ adalah ta'rif bagi hal mubayyinah. Ta'rif bagi hal mubayyinah. Jadi tak hal ada yang disebut sebagai hal mubayyinah, ada yang disebut sebagai hal satu lagi muakkidah. Ada dua. Jadi dia bukan takrifkan semua jenis hal. Di sini dia takrifkan hal mubayyinah ataupun dikenali dengan hal muassisah. Tak pernah jumpa hal muassisah? Tak pernah jumpa meh? Hal muassisah. Tak pernah jumpa? Adik tak pernah jumpa hal muassisah. Betul kan apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak pernah jumpa hal akidah. Tak pernah lalu. Nin, tak pernah lalu hal akidah. Pernah jumpa? Pernah? Kat mana? Tak ingat. Kat mana? Dos? Tak nak jumpa? Tak tahu. Kat bakunya tak ada? Dekat takrirat as-saniyah dalam syarah dia awal-awal yang tak salah ada lah.
Dia sebut hal muakkidah. Dekat musallian tu, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Tak silapnya kat situ. Ada sebut hal muakkidah. Itu penting itu. Kita jangan sekadar lalu apa yang kita dengar, ada benda yang hal muakkidah. Ni benda baru ni. Bulat. Lepas tu tanya. Cara salah satu nak dapat ilmu lah. Tapi kalau kita bakdin, kita tak mau bertanya habis Memang tak dapat. Lama-lama dia hilang. Dia apa yang dia nak tanya pun dia lupa. Jadi hal ada dua. Ada yang disebut sebagai hal muakkidah, hal muassisah, ataupun disebut juga sebagai mubayyinah. Dan hal muakkidah. Nanti dia akan sebut dia dalam bab tamyiz, hal muakkidah. Dia akan sebut nanti dalam bab tamyiz hal dan juga tamyiz yang bertindak sebagai muakkid. Muakkidah. Nanti dia ada pecahan lagi, ada hal maqsudah bidzat, ada hal muwatti'ah. Itu pembahagian dia lah. Lepas tu setengah kitab dia bagi pula hal mufrad, hal jumlah, hal syibih jumlah. Dia bagikan macam tu. Dan ada hal hakikiyah dan juga hal sababiyah. Sekarang ni cukup untuk kita tahu dua ni dulu, iaitu ada hal disebut hal muassisah, ataupun disebut juga sebagai hal al-mubayyinah. Dalam ni ditakbirkan dengan hal al-mubayyinah. Wal haddul madhkur lil halil mubayyinah lal muakkidah. Baik. Apa dia hal al-muakkidah atau hal al-muassisah? Hal muassisah ni didatangkan, disebut untuk kita kata makna dia tak dapat daripada kalam sebelum, daripada jumlah sebelum. Contoh, Ja'a Zaidun, rakiban. Adakah rakiban ni kita faham didapat makna rakiban ni daripada kalam sebelum? Tak dapat kan? Ini dinamakan sebagai hal muassisah. Dan ini disebut untuk mentabyinkan, untuk menerangkan keadaan tu, ataupun mentaksiskan, buat satu makna baru ni. Makna ni tak ada pada kalam sebelum. Berbeza dengan hal muakkidah. Hal muakkidah, hal tu, makna pada hal tu didapat daripada kalam sebelum. Dia datang tu nak takkidkan je. Contohnya ayat Quran, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Mufsidin hal. Makna mufsidin ada tak dalam kalam sebelum? Ada dalam kalam sebelum. Sebab makna wala ta'tsaw, makna dia wala tufsidu. Makna ta'saw wala tufsidu.
Jadi makna mufsidin dengan makna wala ta'thaw sama. Jadi didatangkan hal ni untuk mentakkidkan. Faham tak? Untuk mentakkidkan. Lepas tu dinamakan hal muakkidah. Kebiasaannya hal yang datang adalah hal mubayyinah ataupun hal muassisah. Kebanyakan hal datang ni lah hal muassisah ni. Jadi mufsidin tu kalau tak ada kat situ pun kita boleh dapat makna dia kan. Kita boleh dapat makna dia pada kalam sebelum tu wala ta'sau fil ardi. Sebab makna wala tufsidu fil ardi. Adapun sini ja'a zaidun rakiban, makna rakib tak ada pada ja'a zaidun. Hak tu beza dia. Yang ni apa ni hal muakkid muassisah la yustafadu maknaha biduniha. Adapun hal muakkidah yustafadu maknaha biduniha. Dan kita akan tengok nanti buah masalah Sayyidina Muhammad dia terbahagi pula kepada tiga. Hal muakkidah ni sama ada didatangkan untuk dia tu muakkidah li'amili hal ataupun muakkidah li sahibi al-hal ataupun muakkidah li matmuni jumlah. Bismillah. Contoh ayat tadi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Mana amil dia? Amil hal sama ada fa'il ataupun apa yang syibih fa'il. Sini siapa yang jadi amil bagi mufsidin? Amil hal. Ada amil yang menasabkan hal. Dia yang jadi sebab hal tu mansub. Ta'thaw fa'il wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sahibul hal apa dia? Wawul jamaah dhamir. Itu sahibul hal. Adapun amil fa'il. Faham? Jadi mufsidin kat situ dia nak takkidkan amil hal. Siapa amil hal? Amil hal ta'thaw. Faham? Dia nak mentakkidkan amil hal. Terkadang hal muakkidah ni datang untuk mentakkidkan sahibul hal. Untuk mentakkidkan sahibul hal. Contoh dia macam mana? Ja'at talamidhu kulluhum jami'an. Ja'at talamidhu kulluhum jami'an.
Siapa dia sahibul hal? At-talamid. Ja'a talamidu kulluhum jami'an. Jami'an tu hal. Tapi di sini hal muakkidah. Hal muakkidah li sahibil hal. Dan yang kedua muakkidah li matmuni jumlah. Jadi dia ada syarat-syarat dia lah. Itu antum boleh baca sendiri. Atau contoh yang diberikan, hadza abuka atufan. Hadza abuka atufan. Contohlah kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah kita ni ataupun ibu kita ni nasihat macam-macam dan sebagainya lah. Sebab apa dia? Atuf. Nak terima apa atuf? Dia kasih, lemah lembut dengan kita, sayang kat kita dan sebagainya. Faham? Jadi kita ni tak faham kadang-kadang kan. Fikiran kita tak sama dengan fikiran dia. Dia tak nampak apa yang kita tak nampak, apa yang depa nampak dan sebagainya. Jadi seorang ni cakap hadza abuka atufan. Dan ni ayah kamu ni atufan. Dalam perkataan hadza abuka, faham tak? Dalam madmun jumlah tu dah ada makna atuf. Faham? Dalam madmun jumlah dah ada makna atuf. Jadi didatangkan atufan tu nak takkidkan madmun jumlah, makna jumlah tersebut. Dia bukan nak takkidkan apa ni amil. Kalau amil kat situ siapa dia? Siapa amil kat situ? Amil. Siapa amil kat hadza abuka atufan? Isim isyarat. Isim isyarat amil, dia ada makna fa'il, usyiru. Faham? Sahibul hal abuka mudhaf. Khabar itu khabar dan dia mudhaf. Boleh juga sahibul hal tu daripada mudhaf ilaih, tapi sini bukan daripada mudhaf ilaih tu. Faham? Sini sahibul hal abuka. Amil hadza, atufan tu hal muakkidah bagi matmun jumlah tersebut. Syarat dia kena isim makrifah, maknanya mubtada khabar tu isim makrifah, dan juga jamid. Dan juga jamid, syarat dia lah. Contoh lain, huwal haqqu bayyinan. Huwal haqqu bayyinan. Huwa mubtada, al haqqu khabar, bayyinan hal. Ataupun nahnul ikhwah muta'awinin. Nahnul ikhwah muta'awinin. Nahnu mubtada, al ikhwah khabar, muta'awinin hal. Baik, habis. Mafhum? Ni sikit ya, kita habiskan sikit ya ni. Wa syartuha tankir. Qala al-musannif rahimahullah, wa syartuha yakni wa syartul hal at-tankir. Ini syarat hal
itu adalah nakirah. Syarat hal tu mestilah nakirah. Dalam Ajrumiyah apa? An yakuna al-halu nakiratan. Betul? Wa an yakuna ba'da tamamil kalam wa an yakuna sahibuha ma'rifatan. Betul tak? Baik. Jadi disebut apa ni kalau dalam tu wa an yakuna nakiratan wa an yakuna al-hal, apa ni syarat hal tu mestilah dia tu nakirah. Wa syartuha wa syartut hal at-tankir. Qala syarih rahimahullah, syartul hal an takuna nakiratan. Syarat hal bahwasanya adalah hal itu nakirah. Fa in ja'at al-hal bi lafzil ma'rifah, maka jika datang hal dengan lafaz ma'rifah, wajib ta'wiluha bi nakirah. Wajib takwilkan isim nakirah tersebut kepada isim ma'rifah, kepada isim nakirah. Wa dzalika ka qaulihim udkhulul awwala fal awwala. Udkhulu al awwala fal awwala. Jadi al awwala fal awwala tu hal. Tapi di sini ma'rifah, bukan nakirah. Kita kata syarat nakirah. Waktu ni kita kena takwilkan. Kita tengok dia takwil apa nanti. Wa arsalaha al-iraka. Wa arsalaha al-iraka. Ha tu tak silap anak ibil. Maknanya tuan ibil tu arsalaha, dia menghantar ibil dia untuk minum air dalam keadaan bersesak-sesak. Al-iraka. Wa qira'atu ba'dihim wa qira'ati ba'dihim la yakhrujanna. Qiraah kita la yukhrijunna kan? La yukhrijanna kan qiraat kita, la yukhrijanna al-a'azzu minhal adalla. Tapi ni qiraah lain ni. Qiraah lain la yakhrujanna bi fathil ya wa dhammir ra. Daripada kharaja yakhruju lazim. Qiraat kita la yukhrijanna mutaaddi. Beza dua tu. Qiraat kita baca maknanya al-a'az, orang yang aziz, yang mulia, akan mengeluarkan daripada Madinah tu orang yang hina, zalil. Itu qiraat yang kita baca. Tapi qiraat ni tak. Qiraat ni maksud dia la yakhrujannal a'azzu minha al-adzal. Yani al-a'az dia akan keluar daripada Madinah tu dalam keadaan zalilan. Faham tak? Maknanya al-a'az dan azza tu orang yang samalah. Kan? Dia mulia tapi dia keluar dalam keadaan hina. Wa hadhihi al-mawadi' wa nahwuha mukharrajatun ala ziyadatil alif wal lam. Faham? Tadi ada alif lam, semua ada alif lam tu. Dekat sini al-adzalla. Al-adzalla tu jadi hal atas qiraat ni. Jadi ditakhrijkan ayat ni, apa ni, nak takhrij, kita nak keluarkan wajah dia atas ziyadah alif dan alif lam. Maknanya dekat al-adzal tu alif lam tu ziyadah. Dia bukan bagi faedah ta'rif sekalipun. Udkhulu al-awwala pun sama juga, tu ada zaidah alif lam. Maknanya udkhulu kalau sini, kalau dalam kitab lain dia takwil kan. Maknanya apa ni, al-awwala fal awwala, maksudnya mutarattibin. Udkhulu mutarattibin. Arsalaha al-iraka, arsalaha muta'arrikatan. Wa ka qaulihim ijtahid wahdaka.
Wa hadza muawwalun bima la idafata fihi wa taqdir ijtahid munfaridan. Ijtahid wahdaka. Wahdaka tu jadi hal. Kalau orang tanya macam mana jadi hal wahdaka, wahda idafat kepada dhamir. Kan ma'rifah salah satunya al-mudhaf ila ma'rifah. Faham? Jadi antara apa ni aqsamul ma'arif salah satunya dhamir. Jadi wahdaka idafat kepada dhamir kaf jadi ma'rifah. Jadi dikata hadza muawwalun bima la idafata fihi, ditakwilkan dengan apa yang tidak ada idafat padanya. Wa taqdir ijtihad munfaridan. Wa syartu sahibiha, tadi syarat hal, ni syarat sahibil hal. At-ta'rif aw at-takhsis aw at-ta'mim aw at-ta'khir. Ni syarat sahibul hal. Sahibul hal satu ma'rifah. Dia salah satu daripada empat ni. Sahibul hal dia bukan mesti ma'rifah. Faham tak? Terkadang dia ma'rifah ataupun dia tak ma'rifah tapi dia tu makhsus. Dia makhsus, dia ma'rifah, nakirah, yang makhsus ni tengah-tengah. Faham? Contohnya sifat. Sifat bagi nakirah dia bagi tujuan apa? Dia bagi apa ni, dia takhsis, dia mukhassis. Apa dia punya takrif dia? Sifat. Apa takrif sifat? Yang kita ngaji dah itu kan? Sifat itu kita ngaji kan? At-tabi'ul mushtaq. Apa dia? Daus, apa dia Daus? At-tabi'ul mushtaq. Meh. Ada nak balik habis ha. At-tabi'u al-mushtaqu al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arifi apa? Al-mukhassisu lahu fin nakirat. Itu sifat. Sifat ni tabi'. Tabi' yang mushtaq. Lepas tu dia bagi faedah apa? Dia muwaddih. Muwaddih lahu li matbu'ihi fil ma'arif. Kalau matbu' tu isim ma'rifah bagi faedah taudih. Tapi kalau matbu' tu isim nakirah bagi faedah takhsis. Sifat dia bagi faedah takhsis. Apa dia takhsis kita kata itu? Taklilu al-ishtirak. Faham? Kalau ana sebut safinatun, nakirah. Safinah. Safinah apa? Banyak safinah. Faham? Apa saja yang apa ni ada makna safinah, terbenar nama safinah. Tapi kalau cakap safinatun saghiratun ataupun safinatun kabiratun, maka bila disebut safinah saghirah dah tak termasuk dalam safinah kabirah, ataupun bila disebut safinah kabirah tak termasuk dalam safinah saghirah. Jadi dia punya afrad dia semakin sikit. Tapi bila ada sebut safinatun nuh, hanya kena pada safinah Nuh sahaja. Jadi yang apa ni, yang mukhassas ataupun makhsus ni dia di tengah-tengah antara ma'rifah dan nakirah. Jadi yang ditakhsiskan, yang mukhassas pun boleh jadi sahib hal ataupun ta'mim. Ta'mim satu isim yang umum boleh jadi sahibul hal juga. Dia nakirah tapi dia makna dia umum pun boleh jadi sahibul hal. Nanti kita akan tengoklah isim yang apa ni, yang ada selepas istifham ataupun isim yang ada selepas nafi. Faham? Awit ta'khir ataupun sahibul hal tu sahibul hal tu ditakhirkan. Hal datang dulu, sahibul hal datang kemudian. Baik, kita tengok nahwu khusya'an absaruhum yakhrujun. Khusya'an absaruhum yakhrujun.
wa fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun liman yatamuhishan talalu. Khusya'an absarhum yakhrujun, tu contoh yang pertama takrif. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin, contoh yang kedua taksis. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, tu contoh yang ketiga takmim. Liman yatamuhishan talalu, contoh yang keempat takhir. Kita baca tu syarah. Qala syarih rahimahullah, ai syartu sahibil hal wahidun min umurin arba'ah. Syarat sahibul hal ni satu daripada empat perkara ni. Al-awwal at-ta'rif. Ka qaulihi ta'ala khusya'an absarhum yakhrujun. Fa khusya'an halun minad dhamir. Khusya'an tu hal bagi dhamir pada yakhrujun. Fi qaulihi ta'ala yakhrujuna wa dhamir a'raful ma'arif. Faham? Syarat dia makrifah. Jadi sini mana isim makrifah dia dhamir. Jadi khusya'an hal bagi yakhrujun. Kalau bertanya mana sahibul hal bagi khusya'an, yakhrujun. Amil lain. Faham? Amil dia yakhrujun tu fa'il. Wasani at-takhsis ka qaulihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Fa sawa'an halun min arba'ah. Dan takhsis sama ada dengan sifat ataupun dengan idhafah. Takhsis sama ada dengan sifat ataupun dengan idhafah. Sini contoh dengan idhafah. Fa sawa'an halun min arba'ah. Sawa' jadi hal bagi arba'ah. Wahia arba'ah tu wa in kanat nakiratan, jika dia tu nakirah sekalipun, walakinaha mukhassasatun bil idhafah ila ayyam, tetapi dia dikhususkan dengan idhafah kepada ayyam. Bila sebut arba'ah apa? Jadi arba'ah ayyam. Jadi dia dikhususkan dengan ayyam. 4 tu 4 hari. Wasalis at-ta'mim, umum. Ka qaulihi ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Fa jumlatu laha munzirun halun min qaryah. Jumlah laha munzirun tu itu adalah hal bagi hal daripada qaryah. Maknanya qaryah tu sahibul hal. Baik, sahibul hal nakirah. Wa hiya nakiratun amatun liwuqu'iha fi siyaqin nafi. Dia nakirah, tapi nakirah yang umum. Sebab apa umum? Kerana jatuhnya dia, adanya isim nakirah ni fi siyaqin nafi, di halaman nafi. Adanya nakirah yang berada di halaman nafi ataupun di halaman istifham, maka dia jadi umum. Faedah umum. Contohnya anak nak tanya, amarra bikum rajulun rakiban. Amarra bikum rajulun rakiban. Rakiban tu hal. Tapi sebab apa ni, sahibul hal dia rajul. Rajul nakirah. Tapi boleh sebab dia umum. Faham? Warabi'u at-ta'khir anil hal. Sahibul hal tu ditakhirkan daripada hal. Hal datang dulu, barulah datang wa sayyidina Muhammad sahibul hal. Ka qauli syair, yang ni pun disebut dalam syarah Ajrumiyah. Limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Famuhishan halun min talal wa huwa nakiratun li ta'khirihi anil hal. Asal dia macam ni. Limayyata ni jalan. Limayyata muhishan talalu. Asal dia limayyata. Mayyata ni nama orang, nama perempuan. Limayyata talalun muhishun. Limayyata talalun muhishun. Kemudian ditakdimkan, dikedepankan sifat. Sifat ni kita datangkan letak depan, letak sini. Talal pi ke belakang. Bila sifat dikedepankan daripada mausuf dia, waktu tu kita akan i'rab jadi hal.
Jadilah limayyata muhishan talalu. Asal dia sifat bagi talal. Famuhishan halun min talal wa huwa nakirah li ta'khiri anil hal. Muhishan tu hal daripada talal dan ianya nakirah kerana takhirnya talal tu sahibul hal anil hal. Jadi boleh. Tak silapna walam yakul lahu kufuwan ahad pun salah satu i'rab dia macam tu juga. Tengok ah. Sebab asalnya walam yakun ahadun kufuun lahu. Sa walam yakun, tengok sah, walam yakun pada sini dia bawa kepada ahad tu isim yakun, khabar dia kufuan. Tak ada ni. Bukan dia. Asal ayat ni dah asal. Bukan ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad ay mukafian. Wallahu ta'ala alam. At-tamyiz, babut tamyiz wa huwa ismun fadlah nakirah jamilah mufassirah liman bahama minadz zawat. Cukup satu ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.